Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 November bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Penduduk Batu Tiga Shah Alam bimbang jika tragedi banjir besar berulang. Juga Malaysia Brunei tingkat hubungan dua hala. Penumpang cedera ringan selepas bas ekspres dinaiki mereka merempuh sebuah trailer di kilometer 179.2 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara pagi tadi. Ketua Polis Daerah Jasin DSP Mispani Hamdan berkata bas ekspres dipandu lelaki berusia 42 tahun itu dipercayai hilang kawalan dan melanggar belakang trailer berkenaan di lorong paling kiri. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Jasin Bestari Pegawai Bomba Kanan 2 Azman Mat Dawam berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira 3.57 pagi. Bas ekspres yang membawa 27 penumpang itu didapati telah melanggar sebuah trailer membawa muatan barangan kita semula. Kejadian tidak membabitkan kemalangan jiwa dan kesemua 16 penumpang itu telah diberi rawatan awal. Menurut DSP Mispani, kesemua penumpang terlibat adalah warga Singapura dan bas tersebut dalam perjalanan ke Kuala Lumpur. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu dinilai remaja lelaki maut akibat terjatuh dari jejambat selepas bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Besar Nilai Pajam. Dalam kejadian kira-kira jam 2 pagi itu, mangsa berusia 18 tahun tercampak dari jejambat jalan kereta api setinggi 30 meter sebelum disahkan maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Nilai, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, kemalangan membabitkan sebuah motosikal Honda Wave yang ditunggang remaja berkenaan dengan kereta Proton Inspira. Siasatan awal mendapati motosikal mangsa yang datang dari arah bertentangan masuk ke laluan kereta lalu bertembung menyebabkan mangsa tercampak dan jatuh dari jejambat. Superintendent Abdul Malik berkata mangsa parah di kepala serta badan dan disahkan maut di lokasi kejadian. Manakala pemandu kereta seorang lelaki berusia 29 tahun tidak mengalami kecederaan. 4 lelaki warga tempatan yang dicaki menjadi ejen pertaruhan judi bola sepak Piala Dunia Qatar 2022 ditahan dalam Ops Soga di sebuah kediaman di Taman Bukit Maluri, Kepung Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai dalam kenyataan berkata hasil siasatan mendapati kegiatan itu berselindung di sebalik rumah kediaman dan dipercayai beroperasi sejak sebulan lepas. Polis turut merampas antaranya telefon bimbit, modem, tablet dan komputer riba dalam operasi pada 10.15 minit malam itu. Beh berkata kesemua suspek berusia antara 40 hingga 48 tahun itu kini direman 3 hari hingga esok 29 November bagi membantu siasatan. Semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai 1 rekod jenayah manakala 3 lagi suspek tiada rekod kes lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 kerana menguruskan aktiviti perjudian dalam talian serta Seksyen 6-3 dan Seksyen 6-1 Akta Pertaruhan 1953 kerana menjadi ejen perjudian bola sepak dan bermain judi dalam talian. Penduduk Batu Tiga di Shah Alam menyuarakan kebimbangan tragedi banjir besar yang melanda kawasan itu tahun lepas berulang kembali. Kegusaran itu timbul berikutan sistem pemparitan dan longkang di kawasan terlibat belum dinaik taraf. Wartawan Khadijah Faisal yang meninjau ke lokasi berkenaan ada butirannya. Salah seorang penduduk Siti Mariam Abdullah yang telah menetap lebih 30 tahun di kawasan perumahan itu berkata, banjir yang kerap berlaku didakwa berpunca daripada sistem perparitan serta longkang yang tidak dinaik taraf hingga menyebabkan air melimpah sekiranya hujan lebat dan berterusan tanpa henti. Memanglah bimbang sebab
bila hujan je banjir. Sebab longkang ni masalah sikit. Dia daripada KL hujan, kat sini dia banjir. Sebab dia sumbat longkang tak ada kan. Besarlah tapi memang terlalu kerak sangatlah. Dulu tahun dua kali. Tapi yang paling teruk dalam rumah itu air sekat pinggang. Nur Habsah Buyung pula berkata, trauma berdepan banjir tahun lepas membuatkan dia sukar untuk tidur sekiranya hujan turun tanpa henti di sebelah malam. Katanya meskipun telah memperoleh bantuan RM1,000 daripada kerajaan sebelum ini, namun ia tidak mencukupi jika dibandingkan dengan kerugian yang terpaksa ditanggung kesan daripada banjir. Sebab lantaran pernah dah terkena lah kita kan, jadi trauma rasanya dah kena banjir sekali tu. Tapi kalau kita hati-hati, kita jaga-jaga juga. Tapi rumah saya macam mana? Memang saya pindah-pindah barang. Memang tak ada. Saya tak ada tingkat-tingkat rumah. Memang banyaklah. Mesin basuh 1, peti sejuk 2, lemari ada 4, tempat tidur apa semua pinggan ada. Tak boleh nak ceritalah. Menurut salah seorang peniaga Irsang Langsang yang telah 5 tahun berniaga di kawasan itu, dia bimbang akan berdepan kerugian sekali lagi selepas gerainya juga musnah. Ya, saya pun macam risaulah macam keadaan ni mau bulan 12 ni kan, hujung tahun mau habis tahun lagi ni. Risau juga nanti yang kedua kali tu banjir tu. Tapi kita tidak tahulah itu semua datang daripada Allah kan. Penghujung tahun 2021, selain Batu Tiga, beberapa kawasan di Shah Alam seperti Taman Sri Muda Seksyen 25, Kampung Baru Haikom Seksyen 26 dan kawasan rumah termasuk Stadium Malawati Seksyen 13 antara kawasan yang dilanda banjir buruk. Rata-rata penduduk yang saya temui amat berharap agar sistem perparitan di kawasan Batu Tiga ini ditambah baik, dan seperti yang dapat anda lihat di sebelah kiri, ini merupakan salah satu kawasan perparitan yang mereka harapkan boleh dibuat lebih dalam agar sekiranya berlaku hujan tanpa henti, ianya tidak akan melimpah ke kawasan penduduk di kawasan Batu Tiga ini, dan sekaligus diharapkan agar tidak berlaku perkara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Khadijah Faisal melaporkan untuk Berita Al-Hijrah. 3 negeri di pantai timur Semenanjung diramal mengalami hujan berterusan dengan ribut petir selama 3 hari bermula 1 Disember ini. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MAT Malaysia dalam kenyataannya berkata amaran hujan berterusan tahap waspada itu akan membabitkan Kelantan, Terengganu dan Pahang. Amaran hujan berterusan dan ribut petir itu dijangka membabitkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai di Kelantan. Keadaan sama akan dialami di seluruh Terengganu, manakala Pahang pula membabitkan daerah Jerantut, Kuantan dan Pekan. Menurut MAT Malaysia, situasi sama dijangka turut berlaku di Sandakan, Telepit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta Kudat di Sabah. MAT Malaysia memaklumkan orang ramai boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan cuaca semasa menerusi laman sesawang atau media sosial rasmi jabatan itu atau aplikasi My Cuaca. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah menerusi satu lawatan khas baginda ke Malaysia. Pertemuan yang julung kali diadakan sejak Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 itu bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Brunei. Terdahulu, Sultan Hassanal Bolkiah serta delegasi Brunei selamat mendarat di pangkalan TUDM pada 11.40 pagi. Sejurus tiba, baginda diberikan tabik hormat oleh pembarisan daripada Tentera Darat Malaysia yang diketuai Major Muhammad Fauzi Cik Hashim. Turut hadir menyambut keberangkatan tiba baginda ialah Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dalam pada itu berkenan memandu sendiri kereta dengan membawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Seri Perdana Putrajaya. Turut berkenan menaiki kereta jenis BMW tersebut adalah ananda Sultan Brunei, Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah. Menurut Wisma Putra, dalam kenyataan, lawatan terakhir baginda ke Kuala Lumpur adalah pada 4 hingga 6 Mac 2019 untuk menghadiri rundingan pemimpin tahunan ke-22 antara Malaysia dan Brunei. Malaysia dan Brunei mempunyai hubungan istimewa yang telah lama terjalin melalui persamaan warisan, budaya dan hubungan sesama rakyat.
Bertitik tolak daripada hubungan istimewa ini, kedua-dua pemimpin akan mengambil peluang semasa lawatan itu untuk menilai kemajuan kerjasama sedia ada di samping menerokai potensi baharu bagi meningkatkan hubungan dan kerjasama yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Pada 2021, Brunei ialah rakan dagangan ke-30 terbesar Malaysia dan ke-6 terbesar dalam ASEAN dengan jumlah perdagangan bernilai 8.03 bilion ringgit. Baik, selepas Kerajaan Persekutuan berjaya dibentuk menerusi gabungan Pakatan Harapan, BN, GRS dan GPS, tumpuan ketika ini beralih kepada anggota Kabinet yang bakal dibentuk bagi melicinkan pentadbiran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata saiz Kabinet bagi Kerajaan Perpaduan kali ini lebih kecil susulan situasi semasa ekonomi ketika ini. Jadi bagaimana saiz Kabinet yang kecil ini mampu memberi impak yang luar biasa serta efisien. Jadi soalan ini kita ajukan kepada geostrategis Azmi Hassan yang kini berada di talian Skype. Assalamualaikum, Saudara Azmi. Waalaikumsalam, Ardi. Alhamdulillah. Baik, Saudara Azmi, PM sebelum ini dah beri jaminan pelantikan anggota Kabinet bukan sebab ganjaran di atas sokongan yang diberikan kepadanya. Jadi berdasarkan pandangan Saudara Azmi, apa faktor yang perlu diambil kira dalam pemilihan anggota Kabinet? Adakah wajar mengambil kira hierarki dalam parti masing-masing atau melihat kepada prestasi seseorang sebelum ini? Ya, betul Ardi. Untuk mengecilkan saiz Kabinet itu mungkin mudah bagi Datuk Seri Anwar kerana Kabinet sebelum ini adalah sebagai ganjaran politik. Sebab itu kita lihat jumlahnya 70 menteri dan juga timbalan menteri. Paling penting Ardi adalah wakil rakyat yang dilantik untuk mengangguti jemaah Kabinet itu mestilah berwibawa, boleh membuat kerja dan juga tak boleh menjalankan tanggungjawabnya. Itu efisien kerana Datuk Seri Anwar berkata ini bukan Kabinet biasa-biasa tapi Kabinet yang boleh bekerja, yang boleh bertanggungjawab dan melunaskan apa yang dikehendaki oleh Perdana Menteri. Dan saya pasti dalam 120-130 wakil rakyat yang dalam kerajaan ini pasti ada mereka yang telah terbukti boleh menjalankan tugas. Kerana paling penting adalah bukan mengikut hierarki dalam politik seperti kata Ardi tadi, tetapi mengikut kemampuan seseorang wakil rakyat itu menjalankan tugas sebagai menteri ataupun timbalan menteri, Ardi. Ya, paling penting wibawa itu perlu ada. Baik, Saudara Azmi, ada juga pandangan bahawa menteri yang bakal menganggotai Kabinet Datuk Seri Anwar tidak semestinya dari ahli parlimen tapi juga perlu mempertimbangkan juga pelantikan dalam kalangan teknokrat, ahli akademik dan profesional lain. Komen Saudara Azmi. Ya, memang itu yang dikehendaki tetapi bukan mudah Ardi kerana Perdana Menteri terpaksa dikatakan berhadapan dengan Pakatan Harapan yang ada 3 parti, bukan saja Pakatan Harapan tetapi juga dengan Barisan Nasional, GPS Sarawak dan juga GRS Sabah. Jadi itu dikatakan walaupun tidak mahu mengikut kota parti tetapi mungkin Ardi untuk jawatan-jawatan tertentu yang sensitif, umpamanya lah jawatan yang menjadi rebutan semua, Menteri Kewangan umpamanya. Jadi untuk dikatakan melantik daripada parti ini, mungkin satu parti lagi tidak puas hati. Jadi dengan ini lantik daripada orang luar, senator, teknokrat, sebagai Menteri Kewangan umpamanya, supaya tidak dikatakan parti-parti lain tersinggung, tidak dilantik daripada wakil rakyat mereka. Jadi dalam hal itu teknokrat ini bukan saja dikatakan neutral, tidak dikatakan berat sebelah tetapi mempunyai kepakaran. Jadi itu yang pentingnya dalam melantik luar dari kelingkungan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, GPS ataupun GRS Sabah itu sekali, Ardi. Baik, Saudara Azmi, terima kasih banyak atas perkongsian. Itu sahaja masa kita ada. Assalamualaikum. Ya, sesama, Ardi. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Saudara Azmi, geostrategis mengulas tentang pembentukan Kabinet Malaysia. Baik, kita ke laporan seterusnya. Selain isu ekonomi, pentadbiran baru pasca PRU15 wajar memberi perhatian kepada sektor pendidikan demi masa depan generasi kini. Pensyarakanan Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Anwar Ahmad berkata antara masalah yang perlu solusi segera adalah isu keciciran pelajar pasca COVID-19. Jelasnya antara golongan berisiko tinggi yang berdepan masalah tersebut adalah dalam kalangan kanak-kanak dari keluarga miskin, kanak-kanak yang tinggal di pedalaman serta kanak-kanak kurang upaya OKU yang mungkin ketinggalan ketika sesi pembelajaran secara dalam talian dijalankan sebelum ini.
Jadi perkara pertama yang perlu dilakukan dalam kita nak menyelesaikan isu berkaitan dengan pendidikan pasca pandemik ini adalah mengadakan ujian setara untuk semua murid di peringkat sekolah rendah, khususnya kanak-kanak yang berumur 10 tahun dan ke bawah, untuk mengetahui adakah wujud kumpulan murid-murid yang berhadapan dengan masalah penguasaan kemahiran 3M, membaca, menulis dan mengira. Jika mereka tidak menguasai dengan baik bahasa Melayu, bahasa Inggeris, membaca, menulis dan mengira ini, mereka akan berhadapan dengan isu pembelajaran yang lebih sukar di peringkat yang lebih tinggi. Jika masalah tersebut tidak dibendung dengan segera, kanak-kanak yang tercicir mungkin sudah putus asa untuk belajar dan lebih teruk, mereka mungkin mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Dalam isu berbeza, Dr. Anwar turut menegaskan agar pentadbiran baharu dalam Kementerian Pelajaran Malaysia dapat meringankan tugas guru. Jelasnya sudah banyak rungutan daripada warga pendidik yang merasakan skop kerja mereka lebih ke arah tugas pengurusan pentadbiran sehinggakan ada di antara mereka yang mengambil keputusan untuk bersara lebih awal. Jadi memang kita patut melihat isu beban tugas guru ni secara serius kerana impaknya ataupun kesan akhirnya adalah murid-murid. Jadi beban tugas guru ini mesti menjadi salah satu prioriti kepada kita supaya guru-guru dapat dikembalikan masa mereka untuk mengajar dan memastikan murid-murid di bawah bimbingan mereka dapat menguasai semua matlamat-matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, antara isu lain yang perlu diteliti dan ditambah baik adalah silibus kurikulum pelajar agar ia relevan dengan perkembangan mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jelai, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Pahang yang ke-15 hari ini. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang itu berlangsung di hadapan pemangku Raja Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Balai Rung Seri Istana Abu Bakar di Pekan. Pelantikan Datuk Seri Wan Rosdi mendapat perkenan daripada Tengku Hassanal yang turut berkenan dengan pembentukan kerajaan negeri daripada BN dan Pakatan Harapan selepas tiada parti memperoleh majoriti mudah 22 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri selepas PRU 15. Pada PRU 15, BN memperoleh 16 kerusi di Dewan Undangan Negeri Pahang manakala Perikatan Nasional PN 17 kerusi manakala PH memperoleh 8 kerusi. Turut hadir dalam istiadat itu Ahli Dewan Undangan Negeri DUN daripada BN dan PH. Datuk Seri Wan Rosdi yang juga pengerusi Barisan Nasional Pahang dipilih untuk menerajui pentadbiran Negeri Pahang kali pertama pada 15 Mei 2018 bagi menggantikan Menteri Besar Pahang Tan Sri Adnan Yaakob. Pada PRU 15, Datuk Seri Wan Rosdi yang juga Ketua UMNO bahagian Cameron Highlands berjaya mempertahankan kerusi DUN Jelai buat penggal kelima dengan majoriti 6,983 undi. Pindaan enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001 akan dibentangkan pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN yang bermula hari ini. Ia antara inisiatif Kerajaan Negeri Terengganu untuk memperkasakan undang-undang syariah di negeri berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah, Pendidikan dan Pengajian Tinggi Terengganu, Datuk Satiful Bahari Mamat berkata, antara pindaan tersebut ialah mengekang penularan penggunaan sihir dalam perubatan alternatif yang berselindung di sebalik label rawatan Islam. Kita nak jaga rakyat Terengganu ni apabila melibatkan rawatan Islam supaya betul-betul selari dengan syariah dan supaya tidak terlibat dengan agenda sihir lah. Juga melibatkan sebelum ni adanya enakmen lelaki yang menyerupi wanita ataupun maknyah lah. Sekarang kita ada satu enakmen baru yang melibatkan wanita yang menyerupi lelaki yang ada garis panduan dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian selepas menjawab soalan lisan Dr. Muhammad Khalil Abdul Hadi pada sidang DUN Terengganu di Kuala Terengganu hari ini.
Satiful Bahari berkata pindaan enakmen tersebut juga akan menawarkan hakim syar'i hukuman pilihan yang lebih ringan selain penjara, denda dan sebat seperti khidmat komuniti kepada pesalah syariah. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Terengganu mengumumkan pemberian one-off RM200 kepada imam dan bilal skim mubaligh pada tahun hadapan. Pada pembentangan belanjawan 2023 tersebut, Menteri Besar Terengganu Datuk Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar turut mengumumkan kenaikan allowance RM100 sebulan kepada hampir 1,000 imam dan bilal yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Ketika kanak-kanak seusianya lincah bermain dan menjalani kehidupan seperti biasa, lain pula yang dilalui Nur Salsabila Abdul Malik 5 tahun apabila dia menderita eksema di seluruh badan dan sering mengadu gatal. Penyakit kulit tahap 6 yang dihidapi anak keempat daripada 5 beradik itu perlu diberikan perhatian sepenuhnya, malah memerlukan kos yang tinggi untuk rawatan pakar. Nur Salsabila yang tinggal bersama keluarganya di Kampung Pancur, Mukim Derang dekat Pokok Sena, lahir dalam keadaan normal. Namun kehidupannya berubah ketika berusia 2 tahun selepas kelopak garam timbul di kulitnya. Menurut ibunya Nur Fatin Izani Muhammad Nazir 25 tahun, Nur Salsabila terpaksa bergantung kepada krim pelembap dan akan meringik kesakitan tiap kali disapu ubat atau krim. Nyuk tu, kurang. Macam ada gatal Sebelum ini kulit Nur Salsabila pernah pulih seketika selepas dibawa ke klinik pakar swasta di Pokok Sena. Namun atas faktor keuangan, Nur Salsabila kemudian dirujuk ke Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta. Keadaan Salsabila yang semakin teruk membuatkan dia terpaksa dirujuk setiap 2 minggu. Sementara itu, bapa Salsabila Abdul Malik Mansur 40 tahun yang hanya bekerja sebagai pengawal keselamatan dengan pendapatan sekitar RM1,100 tidak mampu untuk menampung kos rawatan di klinik swasta setiap bulan, memandangkan Abdul Malik turut menanggung 3 anaknya yang masih bersekolah. Saya memang tak sanggup nak tengok lah. Dia abang terpedih. Dia cuma abang ibu pedih, sakit nak mandi pun sakit. Saya nak mandi dia pun saya tak gamuk nak mandi dia. Memang sakit. Saya nak dia sembuh yang tu je. Saya nak dia normal je, budak-budak lain boleh main. Boleh berlari, boleh pergi sekolah. Yang pertama sekali dia nak pergi sekolah lah. Dia minta saya nak pergi sekolah. Nasib Nur Salsabila mendapat perhatian aktivis kemasyarakatan Natibah Abu dan pengerusi Kanser Survivors Malaysia CSM Zuraini Kamal yang hadir menghulurkan bantuan wang perbelanjaan dan barangan keperluan kepada Nur Salsabila. Kalau kat pos tengok tadi dalam baju pun ada, belakang pun ada, celah-celah pelipat pun ada kan. Jadi sebab tu kadang-kadang dia tak boleh nak bergerak macam budak-budak lain lah. Pergerakan dia terbatas. Sumbangan kepada Nur Salsabila boleh disalurkan ke akaun BSN milik Nur Fatin Izani Muhammad Nazir seperti tertera atau menghubunginya di talian 013 8418 304. Selepas ini, tanah runtuh di kawasan kubur, sekurang-kurangnya 14 maut. Sekurang-kurangnya 14 orang terkorban manakala puluhan lagi masih hilang dalam tanah runtuh di kawasan kubur di Yaounde, Kamerun. Kejadian berlaku ketika orang ramai berada di lokasi berkenaan untuk menghadiri upacara pengebumian. Kebanyakan mangsa yang maut sebelum itu berdiri di kemah besar yang didirikan di puncak bukit. Tanah secara tiba-tiba runtuh dengan menimbus puluhan mangsa. Sebelum kejadian, mangsa menghadiri majlis pengkebumian salah seorang ahli keluarga mereka. Menurut Gubernur wilayah itu, Nasri Paul Biya, lokasi kejadian itu disifatkan sebagai kawasan yang sangat berbahaya dan mahu orang ramai menjauhi kawasan itu di kejiranan Damas. Manakala di Somalia, 4 orang terbunuh dalam serangan berterusan militan Al-Shabaab di Mogadishu. Kumpulan berkenaan sebelum itu mengepung sebuah hotel yang berhampiran dengan Istana Presiden.
kumpulan lelaki bersenjata itu terperangkap di dalam sebuah bilik di Hotel Villa Rose. Mereka melakukan tembakan rambang dan serangan letupan. Selain mangsa maut, beberapa orang lagi turut tercedera termasuk pegawai kerajaan. Menurut jurucakap polis Somalia, penginap hotel lain bagaimanapun sudah berjaya diselamatkan. Hotel itu terletak hanya beberapa blok dari pejabat dan istana Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Villa Rose juga menjadi lokasi kekerapan persinggahan pegawai kerajaan. Militan Shabab mengaku bertanggungjawab atas serangan tersebut. Shabab merupakan sekutu militan Al-Qaeda dan berusaha lebih sedekat di Somalia untuk menggulingkan pemerintah dan mahu mendirikan pentadbiran sendiri. Sementara itu di Brussels, penyokong bola sepak Belgium merusuh di ibu negara itu selepas negara berkenaan tewas mengejut kepada Maghribi dalam perlawanan Piala Dunia 2022 semalam. Perusuh menterbalikkan dan membakar sebuah kereta serta skuter elektrik selain melemparkan bunga api di stesen kereta api Brussels. Ada juga yang membakar tong sampah dan merosakkan kemudahan awam di beberapa kawasan lain. Pihak polis terpaksa campur tangan dengan menggunakan meriam air dan gas pemedih mata bagi meleraikan orang ramai selepas seorang wartawan mengalami kecederaan di muka akibat terkena bunga api. Orang ramai digesa supaya menjauhkan diri dari pusat bandar dan pihak berkuasa sedang melakukan yang terbaik bagi menjaga ketenteraman. Maghribi melakar kemenangan 2-0 ke atas Belgium pada Piala Dunia sekaligus membolehkan pasukan itu berada di kedudukan teratas dengan 4 mata dalam kumpulan F, 1 mata mengatasi Belgium. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.